Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tema keempat, tenaga dan kelestarian hidup. Okey, bab 12. Okey, tajuk kita ialah tenaga nuklear, sains tingkatan 4. Okey. Pada topik ini, 12.1 penggunaan tenaga nuklear, di mana kita akan mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang telah dikenal pasti. Pada topik 12.2 di mana penghasilan tenaga nuklear. Kita ingin memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. 12.22 memerihalkan penjenaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. 12.23 mewajarkan pada topik 12.3 subtopik kita akan melihat impak penggunaan tenaga nuklear, iaitu murid boleh menceritakan impak penggunaan senjata nuklear kepada kehidupan dan persekitaran serta merumuskan impak ujian nuklear ke atas persekitaran. Dan yang terakhir nanti kita akan mengupas tentang tenaga nuklear di Malaysia, iaitu murid hendaklah mewajarkan pembinaan stesen janakuasa nuklear di Malaysia. Inilah kata kunci yang terdapat dalam bab 12 tenaga nuklear. Kata kunci yang pertama ialah tenaga nuklear. Kemudian reaktor nuklear, pembelahan nuklear dan impak ujian nuklear. Ini adalah kata kunci bagi bab ini, mula-mula kita nak tahulah tentang penggunaan tenaga nuklear. Di mana kriteria kejayaan kita dalam bab ini ialah mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang telah dikenal pasti. Kita lihat tenaga nuklear ni dia memberikan banyak manfaat kepada manusia apabila dijanakan dan dikawal dengan baik. Lebih daripada 30 buah negara yang menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga. Antaranya ialah Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia dan Jepun. Kenapa negara-negara ini menggunakan tenaga nuklear berbanding dengan sumber tenaga lain? Sebenarnya tenaga nuklear bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Tenaga yang dihasilkan lebih besar dan efisien berbanding sumber tenaga lain. Tenaga nuklear ni dia membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit berbanding dengan sumber tenaga lain. Maka tenaga nuklear menghasilkan sinaran mengion yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti bidang perubatan, pertanian dan perindustrian. Penggunaan tenaga nuklear dapat meningkatkan taraf kesihatan dan taraf hidup manusia, seterusnya mari kita lihat. Di mana sisa radioaktif yang dihasilkan boleh menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa semua hidupan. Sisa dan bahan buangan yang dihasilkan puluhan ke ratusan ribu tahun. Tenaga yang dihasilkan adalah sangat besar dan jika disalahgunakan boleh menyebabkan kesan yang buruk kepada manusia. Maka kesilapan manusia ialah bencana alam
yang boleh membawa kepada kemalangan yang berbahaya dan menelan kos yang tinggi. Okey, contohnya bencana Cannibal 1986 di Ukraine merangkut nyawa 30 pekerja dan mempunyai pelbagai kesan kesihatan negatif ke atas ribuan penduduk di seluruh Rusia dan Eropah Timur. Tsunami di Jepun pada tahun 2011 telah menyebabkan 3 kemalangan nuklear di kilang kuasa di Fukushima. Okey, tragedi telah Jadi, selain daripada risiko kanser yang berkait rapat dengan bencana nuklear, kajian juga menunjukkan peningkatan risiko bagi mereka yang tinggal berdekatan loji kuasa nuklear, terutamanya kanak-kanak seperti leukemia. Okey, pekerja dalam industri nuklear juga terdedah kepada paras radiasi yang tinggi daripada biasa dan hasilnya adalah risiko kematian yang lebih tinggi akibat kanser. Okey, jadi kita lihat pula bagaimana penghasilan tenaga nuklear ya. Okey. Sebenarnya dalam hal ini kita nak tengok penghasilan tenaga nuklear. Okey, iaitu penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus. Okey, pembelahan nukleus uranium. Okey, di mana? Okey, awak nampak ni A. Di mana neutron berkelajuan tinggi menghentam uranium. Okey, ni uranium. Dia hentam ya. Okey, lepas tu uranium ni dia menyerap neutron dan tidak stabil. Okey. Kemudian uranium ni dia berpecah, atom dia berpecah kepada 2 atom yang lebih ringan dan lebih stabil. Nampak? Ni. Lebih ringan dan lebih stabil iaitu barium dan krypton. Okey. Lepas tu bila dia hentam macam tu, dia terbahagi kepada barium dan krypton, maka ini neutron terhasil. Ni tenaga neutron terhasil. Jadi tindak balas ini kita namakan tindak balas berantai. Okey. Satu nukleus radioaktif yang berat kepada 2 atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil disertai dengan pembebasan tenaga. Okey, pembelahan nukleus berlaku apabila satu neutron yang perlahan membedil satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium 235. Maka pembedilan daripada neutron menyebabkan nukleus itu pecah kepada 2 atau lebih nukleus yang lebih ringan dan stabil. Proses ini membebaskan tenaga yang banyak. Okey, maka pembelahan nukleus berlaku secara berterusan apabila satu neutron membedil dan membelah nukleus yang berjisim besar dan baharu. Maka tindak balas ini disebut sebagai tindak balas berantai. Kat sinilah tindak balas berantai. Yang ini pula kita lihat ialah penghasilan tenaga nuklear melalui pelakuran nukleus. Okey, pelakuran nukleus 2 isotop hidrogen. Okey, nampak kan dekat sini A. Okey, dekat A ni deuterium ni dan tritium. Dia okey, dekat sini ialah B, pelakuran di mana okey, pelakuran nukleus merupakan satu proses percantuman atau penggabungan 2 nukleus radioaktif yang ringan membentuk satu nukleus yang lebih berat disertai dengan pembebasan tenaga. Ni.
dia bebaskan tenaga ya. Maka dua nukleus kecil dan ringan seperti deuterium dan tritium, isotop hidrogen bercantum dan membentuk satu nukleus yang lebih besar dan berat. Proses ini berlaku pada suhu yang banyak berbanding dengan pembelahan nukleus. Maka nampak ya, pelakuran nukleus ni berlaku secara berterusan di matahari. Ini kerana matahari mempunyai isotop hidrogen dan bersuhu yang tinggi ya. Tenaga yang dibebaskan daripada proses ini merupakan sumber tenaga utama untuk kehidupan di bumi. Okey. Jadi itulah dia. Sekarang kita lihat pula bagaimana pencernaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear dilakukan di dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear ya. Stesen jana kuasa tenaga nuklear terdiri daripada yang pertama reaktor nuklear, di mana reaktor nuklear ni menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Dan penjana ya, penjananya. Maka ini ialah dekat sini kita nampaklah sumber air dan sebagainya. Okey, dekat sini kita dapat melihat ya bagaimana penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya ya. Kebanyakan negara yang menggunakan tenaga nuklear kurang sumber tenaga lain seperti arang batu dan petroleum. Maka kos yang tinggi diperlukan jika mereka mengimport sumber tenaga dari negara lain. Oleh itu, mereka perlu menggunakan sumber tenaga lain seperti tenaga nuklear ya. Maka negara-negara yang kekurangan sumber tenaga lain, mereka memilih untuk menjana tenaga nuklear ya, menggunakan tenaga nuklear lah sebagai sumber tenaga ya. Okey, sumber pendapatan negara. Reaktor nuklear di Slovakia contohnya mampu menghasilkan tenaga elektrik yang melebihi keperluan negaranya. Oleh itu, negara jiran dan mampu mengaut keuntungan yang lumayan. Jadi keluasan negara yang besar serta kepadatan penduduk yang tinggi, negara China contohnya adalah sangat besar dan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Kuasa dan tenaga yang dihasilkan oleh tenaga nuklear cukup besar sehingga mampu untuk menjanakan tenaga elektrik ke seluruh negara mereka. Okey. Jadi teknologi yang canggih, kajian dan pembangunan sentiasa dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear. Kini hasilnya mereka telah berjaya memiliki teknologi yang lebih canggih serta mampu mengurangkan risiko-risiko yang berlaku kepada reaktor nuklear. Contohnya seperti pembinaan makmal nasional argon yang dimiliki oleh Amerika Syarikat ya. Okey, jadi nuklear. Okey, pada sekitar tahun 1940-an, penyelidikan awal tentang tenaga nuklear dijalankan untuk menghasilkan bom. Hasil sampingan daripada pembelahan nuklear di dalam reaktor nuklear iaitu plutonium boleh digunakan untuk membuat bom atom. Sejarah pernah mencatat senjata nuklear pernah digunakan semasa Perang Dunia Kedua oleh Amerika Syarikat terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Jadi pengeboman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua, mengikut beberapa kajian dan risalah, bom atom Little Boy telah digugurkan oleh pihak tentera Amerika di Hiroshima pada 6 Ogos 1945 dan diikuti oleh satu lagi bom atom Fat Man di Nagasaki pada 9 Ogos 1945. Gelombang letupan yang amat kuat sehingga mengorbankan kira-kira 7
10,000 nyawa orang awam secara serta-merta. Maka pengeboman ini menyebabkan keadaan seluruh bandar raya itu menjadi amat panas sehingga mencairkan struktur besi. Ya. Letusan bom atom juga mengganggu keadaan atmosfera. Kesan daripada gelombang yang terhasil di samping luruhan radioaktif yang dikeluarkan. Pada ketika itu, seluruh sistem perhubungan di bandaraya itu terputus. Jadi awak tengok ini bom atom Fat Man. Bom atom Fat Man ni dijatuhkan di Nagasaki ya, tengok bandar dia. Hancur ya. Ini pun sama selepas. Ya, ini bandar dia sebelum selepas hancur semua sekali ya. Okey. Kan sama ada di atmosfera terbuka, di darat atau di bawah laut. Ujian nuklear ini memberikan impak buruk kepada hidupan dan persekitaran. Maka kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear, okey, dia menyebabkan keletihan, mual, katarak mata dan keguguran rambut serta kecacatan pada bayi, mutasi sel dan kanser. Ya. Kepada manusia dan hidupan darat ya. Okey, jadi seterusnya kita nak lihat pembinaan stesen janakuasa nuklear di Malaysia. Okey, di mana faktor yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pembinaan stesen janakuasa nuklear di Malaysia iaitu kawasan bagi membangunkan stesen janakuasa nuklear juga mestilah sangat strategik. Kawasannya mestilah berhampiran dengan punca air bagi memudahkan proses penyusupan. Gas asli petroleum merupakan sumber tenaga yang tidak dapat diperharui di mana suatu masa ia akan habis. Hal ini akan mengakibatkan kosnya semakin meningkat. Ya. Maka kesan pencemaran oleh tenaga nuklear adalah lebih rendah berbanding dengan tenaga sumber bahan api fosil. Maka kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear adalah jauh lebih besar daripada sumber bahan api fosil. Ya. Okey, oleh itu sekian saja untuk topik pada kali ini. Okey, semoga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Okey, jumpa lagi. Bye. Okey, kepada kawan-kawan yang baru masuk tadi, terus saja ke ruangan chat. Okey, untuk ujian quiz Indonesia. Okey. Ni, okey, sekarang kita tengok Irene tengah mendahului, diikuti oleh Aina. Okey, yang lain tu belum masuk lagi. Okey, tengah mencuba tu. Okey. Try masuk ya, try. Sebab mungkin line ada line yang try masuk. Tu dia.
Okey. Ya, go, go. Mana? Adam kejar. Adam mengejar. Yang lain jangan putus asa. Ya, cepat Zawin. Zawin boleh. Kejar Zawin. Aina, jangan ketinggalan. Adam, ya, nekat Adam dah nekat dah tu mengejar Irene. Ya, okey, Zawin tidak berputus asa. Aina, hati-hati Aina, Zawin di belakang. Okey, Putera pun. Okey, Nadia memecut. Okey, semangat. Ya. Okey, yang baru masuk link dekat okey, klik di situ dan awak boleh masuk. Kalau dah settle, awak boleh angkat tangan ya. Okey, cikgu akan ambil markah kuis ni. Oh, Irene dah settle. Okey, Irene dah settle, seorang dah settle. Kuis, baru seorang settle. Yang lain, okey, on the way. Okey, Irene, Aina, Adam pun dah kan? Adam pun dah. Adam. Okey, nanti kita tengok soalan dia. Apa soalan awak yang salah tu? Okey, Adam setakat ini yang pertama. Adakah yang lain? Okey, tak apa. Cikgu bagi peluang. Yang lain? Setakat ni Adam yang paling juara ialah Adam. Kedua Irene. Aina yang ketiga. Okey. Baru 3 orang ya yang settle. Okey, settlekan dulu. Ya. Ya, boleh. Ha, gitu. Adam, Aiman, Akmal. Okey, pecut. Yang bawah ni boleh pecut. Okey, 73%. Okey.
72%. Kita tunggu dulu kawan-kawan habis. Okey, baru kita settle. Ada yang sudah angkat tangan ya, angkat tangan tadi. Yang sudah ialah Irene, Aina, Adam. Okey, Adam sudah. Oh, Adam lah juara ni. Okey, Adam. Aiman, Adam, Aiman. Siapa lagi yang tinggal ni? Hanis dan Nadia ya. Dua orang lagi. Izzati ni, Izzati apa? Line dia, cikgu rasa line dia ni. Hanis sudah, okey. Jadi semua dah settle di sini ya. Okey. Kawan awak tadi tengah, seorang kawan tengah ni nak masuk tapi tak boleh masuk dia, sian dia. Okey, kalau macam tu kita tengok kat sini juara. Okey. Alamak. Tak sempat. Okey, ni dia. Dia cepat cepat sangat dia letak juara tu kan. Okey, inilah soalan-soalan dan peratusan. Okey, sekejap ya. Mari kita lihat. Okey, 10. Ada 10 peserta tadi. Okey, mari kita lihat. Okey. Kita review sikit lah ya soalan-soalan yang ditanya. Okey, kepada yang Tahniah Tahniah. Apa ni? Tahniah kepada siapa juara kita? Ya. Siapa juara tu? Adam kan? Okey, Adam. Nanti cikgu letak di ruangan chat ya. Izzati kesian ya. Tadi dia keluar masuk cikgu nampak. Okey, so okey, mari kita bincangkan sikitlah tentang ni. Cikgu ambil markah kat sini. Gambar rajah ni menunjukkan keadaan pembonceng motosikal yang bergerak ke belakang apabila motosikal, okey sekejap. Apabila motosikalnya mula memecut ya, pergerakan pembonceng itu ke belakang boleh diterangkan oleh konsep inisial. 7 orang jawab betul dan 3 orang jawab keabadian momentum salah lah ya. Okey, seterusnya. Yang kedua, rajah menunjukkan kedudukan sebiji pinggan sebelum dan selepas sehelai alas meja disentap. Okey. Jadi pinggan itu kekal pegun disebabkan oleh inisial. Jadi semua betul ya. Alhamdulillah ya. Okey. Menunjukkan kesan inisial. Okey, yang pertama ni
dia sedang memanah. Yang kedua, dia terapung di dalam air. Yang ketiga, bola pingpong. Dan yang keempat ialah tomato sauce ni, sos tomato dituangkan. Ya, seorang saja yang jawab salah. Okey, sebenarnya cikgu dah terangkan dalam apa kelas yang sebelum ni. Okey, iaitu kalau kita nak tuang botol sos ni, mula-mula kan kita macam kita goncang sikit kan, lepas tu kita tuang. Tapi lepas tu kita tuang macam mana sos tu boleh keluar sendiri kan. Jadi ini ialah konsep. Ada orang masuk konsep Inisia. Okey, Alifa. Tak sempat nak buat quiz ya. Sebenarnya cikgu akan ambil markah. Ambil. Okey, 16. Alhamdulillah, ramai ya hari ni. Okey, seterusnya. Sekejap ya. Cikgu ambil kehadiran. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, soalan yang kelima. Gambar rajah ni menunjukkan dua badi yang tergantung pada palang. Okey, apabila ditolak dengan daya yang sama, badi berisi pasir ini akan sukar untuk digerakkan dan juga lebih sukar untuk dihentikan. Apakah kesimpulan yang dibuat? Maka ada seorang yang jawab salah, seorang yang jawab dua yang jawab salah. Okey, tetapi 8 jawab betul di mana jisim bertambah, inisia bertambah. Okey, maksudnya kalau kes macam ni, awak gantung ni ada gerakkan dan hentikan, dua-duanya ambil masa. Maksudnya kalau awak nak tolak tu, pasir tu, badi dan pasir tu, okey, dia gerak. Lepas tu awak nak hentikan tu awak kena ambil masa sikit. Ini disebabkan oleh konsep Inisia di mana dia mengambil masa sedikit lah untuk berhenti berbanding dengan yang kosong tu. Ya? Jadi sebab konsep tu tadi lah, konsep Inisia tu tadi ya. Okey, seterusnya. Inisia ialah sesuatu objek bertambah apabila kuantiti berikut bertambah, ya, jisim. Bila jisim bertambah, maka inisia pun bertambah. Ingat lagi yang cikgu beritahu troli tu kan? Troli. Kita tolak troli dalam keadaan yang ada barang, kita susah nak tolak dan hentikan. Sesuatu objek adalah 5 orang. Ni kenapa ni? Salah ni. Sebenarnya inisia ialah sesuatu objek, ialah kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan keadaannya. Maksudnya dia nak kekalkan keadaannya juga, tapi kita dah buat sesuatu kan, jadi dia nak kekalkan. Itu konsep dia. Dia cuba juga nak kekalkan. Okey, manakah objek yang mempunyai inisial paling besar? Okey, awak tengok. Paling besar mestilah kapal terbang ya. Ada ni. Cikgu cerita di mana landasan kan. Okey, dia nak mendarat. Kalau awak pernah menaiki kapal terbang di mana sebelum dia betul-betul berhenti, dia kena pusing dulu landasan tu. Ambil masa sebelum berhenti kan. Kita tak terus mendarat, lepas tu kita turun, lepas tu kita terus sehingga kapal terbang betul-betul berhenti sepenuhnya. Barulah pintu akan dibuka. Jadi ini ialah konsep inisial. Sebab itu jugalah landasan dibina panjang. Sebab konsep ni, konsep inisial ni ya. Jadi basikal ni tak seorang lah, siapa ke dia, kita boleh tengok sebenarnya. Tak apa ya, kita baiki di mana
Basikal ni jisimnya 15 kg je. Kapal terbang 120 apa kg kan. Ni kereta tak. Buku tak. So kapal terbang lah jawapan dia. Okey. Jadi inersia ni ialah objek yang menyebabkan sesuatu objek yang bergerak kecuali ditindak oleh daya luar. Okey. Di mana sesuatu objek tu dia akan terus bergerak maksudnya. Dia terus bergerak kecuali ada tindakan menghentikannya. Dia terus bergerak sebenarnya. Tanya kepada 4 orang tu yang jawab betul. Okey. Seterusnya apabila kereta yang pekun memecut secara tiba-tiba, penumpang akan terhumban. Terhumban ke belakang. Dia memecut ya. Terhumban dia ni ke belakang ya. Sebab tu kita kena pakai tali pinggang keledar ataupun kita guna ni. Apa tu yang dekat kepala tu. Alas kepala tu kita pakai tu atau airbag pun boleh. Okay. Lepas tu objek yang manakah punya inisial terbesar. Terbesar. Jadi kat sini inisial. Awak tengok betul-betul lah ya. Ni mestilah kapal ni. Cuba tengok. Ada yang keliru ni. Dia ingat kapal terbang. Bukan. Kapal terbang ni ni 10/5. Yang ini 10/7. Kelirukan awak lah ni ya. Awak nak cepat-cepat tadi kan. Mesti 5 orang ni dah terperangkap ni. Ya, jawapannya ni. Okey. Ada ya? Okey. Risau pula cakap seorang-seorang ya. Okey, seterusnya. Okey, sikit lagi. Yang ke-12. Ni, pelajar ni. Okey, gambar raja menunjukkan 2 pelajar sedang meluncur ke arah P. Okey, P ya, ke depan. Okey. Kemudian, apakah akan terjadi kepada pelajar perempuan itu apabila pelajar lelaki melepaskan pegangan tangannya? Dia bawa, dia bawa mula-mula, dia pegang lah ya. Kemudian tiba-tiba dilepaskan. Dia akan bergerak ke P. Ya, betul lah. Bahkan tiba-tiba berhenti. Ni pegun ni maksudnya berhenti ya. Ke belakang kan. Dia akan terus bergerak sebenarnya. Okey. Ini dia gambar raja menunjukkan keadaan pembonceng motosikal yang sedang bergerak ke belakang. Ni nampak apabila ke belakang apabila motosikal itu memecut ya. Pergerakan pembonceng itu ke belakang boleh diterangkan oleh konsep inisial lah ya, konsep inisial ni. Okey. Seterusnya ni sama juga tadi kan. Pinggan ada lagi ni yang salah ni. Okey. Satu jasad berada dalam keadaan pegun atau terus atau terus bergerak dengan halaju mala kecuali terdapat sesuatu dari luar yang mengubah keadaan gerakannya. Apakah hukum yang dapat diterangkan oleh pernyataan di atas? Okey. Siapakah yang beritahu tu hukum Newton tu? Sir Isaac Newton. Dia lah. Okey, siapa yang ada masuk kelas cikgu tahulah. Newton tu apa? Newton ni nama orang. Ni nama dia, sempena nama dia. Sir Isaac Newton. Newton ni unit gerakan ataupun Sir Isaac Newton ni dia memperkenalkan hukum ni. Jadi sempena itu kita ambil lah nama dia ya. Jadi hukum gerakan Newton pertama ya. Dia ada pertama, kedua, ketiga lah. Jadi yang inisial ni yang pertama ya. Okey. Fenomena ni manakah yang menunjukkan kesan inisial? Yang tadilah source ni.
Banyak lagi kesan dia kan. Okey, diulang. Seorang pelajar mendapat yang berat berbanding sebiji bola pimpong yang ringan. Okey, pematahan ini dapat diterangkan dengan konsep inersia. Pun sama konsep inersia. Bola golf. Okey, yang ni tadi sama. Okey, inersia suatu objek akan bertambah apabila kuantiti jisimnya bertambah. Okey, ni. Berpandukan pada rajah ni, apakah konsep fizik yang terlibat yang menyebabkan ia jatuh? Mestilah inersia. Mana dua orang ni? Mestilah inersia sebab kita tajuk pun inersia. Okey, soalan perangkap. Okey, jadi oleh itu cikgu rasa nak tengok. Makanya dah tengok tadi kan? Dah tengok kan? Maka. Okey, yang tak masuk tadi kena buat yang lain lah jawapannya. Ya, jadi kita tengok siapa terpantas pun kita boleh tahu kan. Soalan terpantas. Siapa yang jawab paling pantas? Okey, tak boleh gerak. Okey, sekejap ada. Okey. Kita ambil sikit. Jadi oleh itu settle yang ni cikgu akan ambil markah. Okey, minggu depan kita akan satu pesanan dari cikgu. Tolong study bab yang lain. Okey, cikgu akan terangkan juga ni dia. Live ni tadi ya. Tolong study bab yang lain sebabnya cikgu akan buat ujian, tak kira berbentuk macam okey. Kemudian siapa yang dah buat eksperimen wajib? Okey. Cikgu akan minggu depan lah eksperimen wajib dan laporan dia. Okey, ada yang dah hantar, cuma bila cikgu check, ada yang tersilap buat. Jadi cikgu nak baik pulih kesilapan tu lah, bimbingan Okey, ni tak apa. Ni sudah kan. Okey, boleh Okey, kita dah settle. Jadi pesanan cikgu dekat sini ada dua perkara. Yang pertama, mohon ulang kaji semua. Okey, yang kedua, cikgu akan buat ulang kaji atau bimbingan cara nak buat laporan amali iaitu PK, iaitu ya. Dan seterusnya yang belum kita laksanakan ialah PBL. PBL cikgu akan bagi arahan dan awak buat. Itu saja yang dua lagi yang tinggal eksperimen wajib dan PBL ya. Okey, oleh itu masa yang tinggal ni cikgu harap awak boleh buat ulang kaji sampai pukul berapa? Pukul 11 kan? Okey. Setengah jam awak buat ulang kaji. Ada apa-apa soalan awak tanya cikgu melalui Telegram. Okey, oleh itu kita jumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Ada siapa masuk ni? Ya Allah. Kenapa last sangat masuk? Siapa tu? Entah tadi ada cik admit. Allah, tak sempat. Left lah. Tak apalah. Okey. Bye. Bye. Salam sayang. Okey, bye.